Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustaz Dr. Elmi dan rakan-rakan saya. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tajuk kajian grup saya, iaitu peranan IPT dalam membentuk mahasiswa yang seimbang bagi memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Ahli kumpulan grup saya adalah Nurul Amira, Nur Amira, Umar bin Azami, saya, Naomi Syahira binti Azlan dan Anis Syakira. Kurikulum pendidikan di sebuah institusi pengajian tinggi perlulah selaras dengan aspirasi wawasan negara supaya generasi yang didik dapat memenuhi tuntutan negara pada masa yang hadapan. Demi menentukan arah haluan pendidikan di Malaysia, falsafah pendidikan kebangsaan telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah sesuatu yang berfungsi untuk menjadi sumber inspirasi untuk semua usaha pembentukan pendidikan di Malaysia, bukan sahaja terhad kepada institut pengajian tinggi. Justru, perlulah kami mengetahui apakah itu definisi falsafah pendidikan kebangsaan. Definisi falsafah pendidikan kebangsaan adalah pendidikan di Malaysia adalah sesuatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Abstrak untuk kajian kami adalah pertama, universiti memainkan peranan yang penting dalam membentuk sasiah peribadi yang seimbang dalam kalangan mahasiswa. Keseimbangan dalam semua aspek seperti jasmani, emosi, rohani dan intelek akan memenuhi konsep falsafah pendidikan kebangsaan dalam menyediakan graduan yang berkebolehan dalam pelbagai bidang pekerjaan. Justru, kajian ini dijalankan ke atas mahasiswa universiti awam dan swasta untuk mengkaji sama ada aspek-aspek tersebut ditekankan ataupun tidak semasa mereka menjalani pendidikan. Objektif kajian kami adalah pertama, untuk menjalankan kajian sama ada universiti, tidak kira awam ataupun swasta, menyediakan semua keperluan bagi melahirkan mahasiswa yang proaktif dalam pelbagai aspek kehidupan. Kedua, objektif kajian kami adalah untuk membincangkan cara bagi mencari penyelesaian alternatif berdasarkan respons pelajar. Dan ketiga adalah untuk memastikan pihak universiti menerapkan JERI, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam kalangan pelajar. Kajian lepasan. Konteks pendidikan di Malaysia berteraskan falsafah pendidikan bagi melahirkan insan yang seimbang dalam pelbagai aspek penting, terutama dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Aspek-aspek ini penting bagi mengekalkan keutuhan penghasilan generasi yang profesional dan matang untuk mengurus diri sejurus dengan pentadbiran negara yang terjamin. Yang pertama, penekanan kepada aspek jasmani. Pelajar perlu sentiasa bergiat aktif dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular dan sukan. Ghazali dan Russalam pada tahun 2014 menegaskan bahawa pelajar yang cergas memberi peluang kepada yang luas kepada pengurangan masyarakat obesiti di Malaysia. Kecergasan pelajar dalam unsur jasmani juga mengembangkan bakat serta kemahiran teknikal dan sosial secara tidak langsung terhadap pelajar. Merujuk kepada kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2006, rakyat Malaysia yang tidak suka melakukan aktiviti bersukan memberi peningkatan kepada risiko gejala penyakit kronik seperti kencing manis dan tekanan darah tinggi. Pihak universiti dapat memberi galakan kepada pelajar IPT untuk kekal aktif dalam aktiviti jasmani dengan menyediakan prasarana sukan yang mencukupi, termasuk alatan sukan, tempat bersukan dan pakaian. Seterusnya, Razali Darussalam pada tahun 2014 mengungkapkan dalam penulisannya bahawa pemantapan unsur rohani dalam diri pelajar membentuk kepada pemantapan akhlak mereka. Bagi melahirkan pelajar yang seimbang dalam aspek rohani, para pelajar perlu berusaha untuk mempunyai kesedaran dan kepatuhan kepada pencipta. Penghasilan pelajar IPT yang berkepribadian unggul menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara sejagat. Aktiviti penjumpaan kerohanian adalah salah satu cara bagi pihak universiti untuk memberi jalan pencerahan kepada pelajar untuk mengenali profil diri pelajar dari segi amalan agama. Seterusnya, dalam konteks pendidikan di Malaysia, emosi merupakan aspek penting yang perlu dijaga bagi melahirkan pelajar IPT yang tenang menghadapi masalah dan stres. Suharia Haji Ismail pada tahun 2015 menegaskan bahawa kecergasan emosi merupakan perkara penting yang perlu dititik beratkan untuk mencapai kejayaan. Hal ini kerana keadaan emosi yang sentiasa positif, mampu mengawal emosi, menjadikan setiap titik kegagalan yang mereka hadapi sebagai satu titik tunjang kebangkitan mereka yang sebenar. Mereka lebih termotivasi dan sering menganalisis kelemahan diri untuk menjadi lebih baik. Tambahan pula, hal ini dapat mengelakkan sebarang gangguan pemikiran negatif yang boleh mengganggu pelajaran. Pihak universiti perlu menitik beratkan kepentingan mengawal emosi dalam diri pelajar dengan menyediakan sesi kaunseling
agar pelajar dapat berbincang serta berkongsi masalah yang dihadapinya untuk mendapatkan nasihat dan menyelesaikan dengan baik maupun tenang. Seterusnya, aspek intelek merupakan elemen penting dalam pembentukan pelajar IPT yang berwibawa dan seimbang. Hal ini kerana kemahiran intelek termasuk dengan kemampuan daya berfikir, menganalisis dan sebagainya. Pembentukan pelajar yang mampu meningkatkan kualiti pelajar IPT dalam menyelesaikan masalah dalam masa yang singkat dan bertindak dengan pantas serta cermat. Bukan itu sahaja, pembentukan pelajar yang berintelektual meningkatkan kejayaan merangkumi keupayaan untuk berfikir dan berdikari. Pihak universiti juga memainkan peranan yang penting untuk menyediakan program seperti pertandingan bagi meningkatkan semangat daya saing, berfikiran inovatif dan kreatif yang membawa kepada keteguhan intelektualiti dalam diri pelajar. Dapatan kajian yang dapat diterima daripada 100 responden mengenai soalan jasmani, rata-rata para responden memberikan markah 4 dan 5, iaitu baik dan juga sangat baik. Seterusnya dari segi aspek rohani. Aspek rohani juga mendapat respon yang amat positif daripada para responden, yang mana rata-rata para responden memilih setuju dan juga sangat setuju bagi setiap soalan-soalan positif yang diberikan. Seterusnya daripada aspek intelek pula, kita dapat lihat bahawa para responden juga memberikan respon positif seperti bagi aspek jasmani dan juga aspek rohani. Bagi aspek intelek, kita dapat lihat dalam soalan yang ke-10, universiti saya menyediakan kemudahan teknologi seperti jurnal dalam talian dan capaian internet yang secukupnya. Akhir sekali adalah dari segi aspek emosi. Rata-rata para responden memberikan respon yang agak kurang membarasangkan, yang mana terdapat beberapa responden memilih sangat tidak setuju dan juga tidak setuju. Terdapat 6 faktor pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan bukan sahaja memberi kesan kepada pelajar, malah kepada guru, masyarakat dan negara juga. Pertama, kesan kepada pelajar, pelajar akan menjadi lebih tekun dan tidak mudah berputus asa. Hal ini kerana seperti yang tertulis dalam falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan memerlukan suatu usaha yang berterusan dan tidak berakhir. Sebagai contoh, sejak kita kecil lagi, hari demi hari, kita belajar banyak perkara baru untuk kegunaan ketika dewasa dan hari-hari yang akan datang. Seterusnya, dengan mengetahui tentang falsafah pendidikan kebangsaan juga, pelajar akan menyedari bahawasanya bukan sahaja akademik yang penting untuk dipelajari, malah kurikulum juga sangat penting kepada setiap individu. Hal ini kerana banyak perkara penting yang dapat dipelajari melalui kurikulum. Sebagai contoh, seperti kemahiran untuk membuat aktiviti dalam kumpulan dan kemahiran berkomunikasi. Kemahiran sebegini sangat berguna untuk terus berjaya dalam kehidupan pada masa kini. Sehubungan itu, potensi individu juga dapat diperkembangkan dan insan yang seimbang dari segi akademik dan kurikulum juga dapat dilahirkan. Seterusnya, kesan kepada guru. Guru akan menjadi lebih kreatif dalam perkara yang melibatkan pembelajaran murid-muridnya. Hal ini sangat penting kerana dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar. Kreativiti dan imajinasi pelajar juga dapat ditingkatkan dengan berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang dipasak melalui FPK. Guru yang dihasilkan adalah dengan integrasi antara kedua-dua ilmu wahyu dan ilmu akal, sekaligus memiliki pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Oleh sebab yang diajarkan adalah berteraskan ketuhanan, para guru yang dibentuk adalah bersikap rendah diri dan tidak angkuh dengan ilmu yang ada. Kesannya, guru yang dibentuk itu akan berusaha demi menyebarkan dan berkongsi ilmu yang telah ditimba kepada para pelajar dengan toleransi dan hati ikhlas. Pada masa yang sama, impaknya diperoleh para pelajar dengan tahap pencapaian ditingkatkan dan potensi mereka diperkembangkan. Dan seterusnya, kesan kepada masyarakat. Masyarakat akan lebih terbuka dan saling bantu-membantu dengan pihak sekolah. Sebagai contoh, masyarakat boleh menyumbangkan barang keperluan sekolah untuk kegunaan pelajar. Banyak barangan yang masyarakat boleh dermakan kepada sekolah seperti meja, kerusi dan wang untuk membaiki kemudahan awam di sekolah. Seterusnya, masyarakat juga hendaklah menawarkan tempat untuk berlatih bagi pelajar. Seperti yang kita ketahui, pelajar memerlukan latihan berpusat sebelum menyertai pertandingan sukan di peringkat yang tinggi seperti negeri dan kebangsaan. Jadi ia akan memudahkan pelajar dan pihak sekolah jika masyarakat sudi untuk menyediakan tempat untuk mereka berlatih. Selain itu juga, masyarakat juga dialu-alukan untuk menyertai program-program sukarelawan yang diadakan oleh institusi pendidikan. Kedatangan masyarakat luar untuk menyertai program-program menarik yang diadakan di institusi pendidikan ini ada sangat memberi kesan yang baik kepada pelajar. Akhir sekali, kesan kepada negara. Negara akan menjadi lebih maju kerana ekonomi membangun dengan lahirnya pemimpin yang berkaliber. Hal ini kerana apabila pelajar menghayati FPK dalam diri mereka, ia akan menjadikan mereka pelajar yang cemerlang dalam walau apapun bidang yang mereka ceburi. Tambahan pula, pelajar juga akan menjadi lebih kompeten dan bersemangat dalam pelajaran mereka. Kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama, bagi meningkatkan potensi individu dalam semua aspek. Setiap individu mempunyai bakat dan potensi tersendiri. Unsur intelek dikembangkan melalui pembacaan, penulisan dan pengiraan agar mereka mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian di samping menyumbang kepada kemajuan negara. Falsafah pendidikan turut menekankan unsur jasmani dengan senang bagi menaikkan rakyat yang sihat dan proaktif. Emosi yang stabil penting agar seseorang individu mampu mengawal diri serta memiliki perasaan empati terhadap orang lain.
Dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, unsur rohani juga tidak dilupakan supaya setiap individu bersyukur dan sedar akan tanggungjawabnya kepada manusia dan pencipta. Antara kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan yang lain ialah bagi memberi panduan kepada tenaga pengajar. Guru-guru akan sentiasa melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa agar dapat menyampaikan pengajaran sebaik mungkin di dalam kelas. Contohnya seperti mengamalkan pembelajaran abad ke-21 di mana pembelajaran adalah melalui komunikasi dua hala agar pelajar sentiasa aktif dan tidak cenderung untuk tidur. FPK juga menekankan agar guru mampu membimbing murid-murid dari segi akademik maupun kehidupan seharian. Guru juga perlulah mempunyai pegangan yang teguh kepada agama supaya beliau mengajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Di samping itu, guru dikehendaki untuk menguasai aspek sosial memandangkan mereka perlu bergaul dengan ibu bapa, pelajar dan masyarakat setempat. Akhir sekali ialah mewujudkan masyarakat yang harmoni. Bagaimana FPK mampu mewujudkan masyarakat yang harmoni? Masyarakat sekarang banyak terdedah dengan maklumat palsu yang mana mereka mudah percaya dengan maklumat yang disebarkan oleh ramai tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Justru falsafah mengajar kita berfikir secara logik agar tidak menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat dengan menyebarkan maklumat tanpa hujah. Masyarakat juga akan sering menghadiri ilmu keagamaan di masjid untuk menyebarkan fahaman dan melakukan aktiviti bersama seperti gotong royong yang mampu meningkatkan semangat kekitaan. Secara amnya, peranan Institut Pengajian Tinggi IPT dalam membentuk mahasiswa yang seimbang bagi memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan negara berada pada tahap yang sederhana. Hal ini demikian kerana berdasarkan kajian yang dibuat atas 100 responden mendapati rata IPT awam maupun swasta mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing.